Assalamualaikum guys, welcome back to Khairul Series. Terima kasih kerana masih setia dengan channel Khairul Series. Yang baru sampai, jangan lupa tekan butang subscribe kalau korang suka dengan konten-konten yang ada dekat dalam channel ni guys. So tanpa melengahkan masa anda semua, jom kita mulakan topik kita pada hari ini. Kalau kita bercakap pasal ajaran sesat, dekat Malaysia ni memang dah banyak orang yang buat ajaran agama baru guys. Dia bermula dengan kumpulan yang kecil dulu, and then dia tarik sikit demi sikit orang untuk masuk ke dalam grup ajaran sesat dia. And then finally, dia boleh dapat pengikut sampai beribu-ribu orang guys. Ramai gila orang follow dia. Macam mana dia boleh dapat pengikut yang begitu ramai? Permulaan dia mesti cakap yang dia dapat mimpi atau dia berjumpa dengan someone yang berpengaruh dalam sesuatu agama. Contoh macam dekat Malaysia ni, kita ambil contoh Ayah Pin je lah, senang. Dia bagi tahu dekat pengikut-pengikut dia yang dia dah pernah berjumpa dengan Tuhan dan pernah berjumpa dengan Nabi melalui mimpi. And daripada situ dia berjaya meyakinkan pengikut-pengikut dia untuk follow segala ajaran yang diajar oleh dia tu. Kebiasaannya ketua kepada ajaran sesat ni seseorang yang pandai bercakap tau, pandai memanipulasikan, dan dia juga seorang yang berkarisma, berkaliber. That is why lah dia berjaya membuatkan orang yang lemah agama untuk terima ajaran agama baru dia tu. So guys, dalam video ni Khairul bukan nak cerita pasal Ayah Pin, tapi Khairul nak cerita pasal ajaran sesat yang berlaku dekat luar negara guys. Dia bermula dengan kumpulan yang kecil dulu. Macam Khairul cakapkan tadi tu, dia punya corak dia lebih kurang macam Ayah Pin je, tapi dia lagi worse guys. Dia lagi teruk. Dia sampai bawa pengikut-pengikut dia tu keluar daripada negara dorang dan pergi ke negara lain tau. Dan dekat negara lain tu, dorang stay in the jungle, you know. Duduk dekat dalam hutan tau. Orang yang Khairul cakapkan ni bernama James Warren Jones ataupun dikenali sebagai Jim Jones. Dia dilahirkan pada 13 Mei 1931 dekat sebuah kawasan perkampungan di Crete, Indiana. Bapa dia ni seorang bekas tentera, kalau korang nak tahu tau. Dia ni adalah antara tentera yang terselamat daripada Perang Dunia Pertama. So, bapa dia ni balik je daripada perang, bapa dia terus kahwin dengan maknya Jones tu yang bernama Lenita Putnam. So, maka lahirlah Jones kemudiannya guys. Pada tahun 1934, disebabkan ekonomi jatuh pada tahun tu, diorang semua terpaksa berpindah ke Pekan Lin. Dekat situ Jones hidup dalam sebuah pondok yang kecil. Jones hidup tanpa paip air, Jones hidup tanpa bekalan elektrik guys. Dia suka sangat membaca buku tau, tapi buku-buku yang dia baca tu agak ekstrim untuk peringkat umur dia. Daripada kecil lagi, dia dah mula baca buku-buku kisah tentang Joseph Stalin. Joseph Stalin tu adalah salah seorang ketua Soviet Union. Bukan tu je tau. Lepas tu dia pergi baca buku Karl Marx, seorang filosofer. Lepas tu dah ada baca buku Mao Zedong, bekas Presiden China, and dah ada baca buku Mahatma Gandhi, seorang pejuang politik, dan juga Adolf Hitler, seorang pemerintah diktator. So semua buku-buku tu boleh dikatakan sangat tak sesuai untuk peringkat umur dia guys. Dia terdedah kepada corak pemerintahan orang-orang yang dia belajar tu guys, dan dia pun terdedah untuk ikut apa yang orang tu buat. Sebab apa tak sesuai? Sebab dia budak lagi, and dia tak dapat bezakan lagi mana benda yang baik dan mana benda yang buruk guys. That is why lah Khairul cakap bahan bacaan yang dia baca tu tak sesuai untuk dia pelajari pada peringkat umur dia tu. Kawan-kawan masa dia kecil pun pernah bagi tahu yang dia ni sebenarnya seorang budak kecil yang pelik tau. Dia bukan tak ada kawan tau. Dia ada kawan tapi tak ramai. Sebab budak-budak tempat dia ramai yang tak nak kawan dengan dia tau. Setiap kali diorang lepak ataupun orang kata tu dia bermain bersama, si Jim Jones ni akan menceritakan tentang kisah-kisah yang berkait dengan agama dan juga pasal kematian. Memang budak-budak ni macam serap lah kan nak lepak dengan dia tu kan. Apa hal kau kecil-kecil lagi dah cerita pasal kematian? Cerita pasal agama tu boleh masuk akal lagi, tapi cerita pasal kematian. Daripada situlah dia kekurangan kawan. Masa dia kecil, dia pernah nak ajak kawan dia yang berkulit hitam untuk masuk ke dalam rumah dia tau, untuk main dekat dalam rumah tu. Tapi bapaknya Jones ni tak bagi budak hitam tu masuk dekat dalam rumah diorang. And kalau korang nak tahu, disebabkan benda tu, dia sampai tak bercakap dengan bapak dia bertahun-tahun guys. Sebab bapak dia tak bagi budak hitam tu masuk, dia tak bertegur langsung dengan bapak dia. Tak lama lepas tu, mak bapak dia bercerai pula guys. Dia buat keputusan untuk ikut mak dia berpindah ke Richmond, Indiana, dan mula bersekolah dekat situ. Pada bulan Disember 1948, dia telah menamatkan sekolah menengah dia dekat Richmond High School dengan lebih awal sebab dia pelajar lompat tau. Kira dia ni antara pelajar yang genius sebab dia berjaya lompat tahun. Contoh dia macam ni lah. Kalau kita dekat Malaysia ni, andai kata kita pelajar tingkatan 3, for the next year kita akan masuk ke tingkatan 4, betul tak? Tapi kita tak masuk tingkatan 4, kita
kita terus masuk ke tingkatan 5 sebab kita dah berjaya untuk belajar pelajaran tingkatan 4. Pada masa kita dekat tingkatan 3 tu, dia lompat dekat situ guys. Habis dia sekolah, dia terus bekerja sebagai ward person dekat Richmond Red Hospital. Okey, untuk pengetahuan korang lah, ward person tu dia bukan jururawat, dia bukan nurse. Tugas dia lebih kepada untuk buat cleaning katil, sapu lantai, tolong angkat pesakit turun daripada katil and macam-macam lagi. Ward person ni dia tak buat kerja jururawat, dia lebih kepada service assistant dekat hospital tu. Masa dia bekerja dekat hospital tu, dia ni antara pekerja yang cemerlang. Dia buat kerja dengan betul, tapi ada kegelapan yang berlaku guys. Ada benda buruk yang berlaku masa dia kerja dekat situ. Cerita ni diceritakan sendiri oleh bekas rakan sekerja dia yang juga merupakan kawan dia masa dia kecil tau. Okey, pada satu hari, masa tu Jones ni ditugaskan untuk mencukur janggut dan misai pesakit yang tengah terbaring dekat katil. And then dia pun pergilah ke katil orang tu and mulakan tugas untuk mencukur. Masa dia tengah cukur tu, dia pergi cukur dengan sangat kuat guys. Orang biasa cukur tarik sikit-sikit je kan. Sampai dekat dia pergi tekan kuat-kuat guys. Dia pergi tekan kuat-kuat dekat orang tu punya kulit sampai berdarah guys kulit orang tu. Bila dia dah buat macam tu, orang tu pun apa lagi, sakitlah bodoh. Macam tu lah. Jones time tu bila orang tu buat macam itu, Jones dia tak takut, dia tak minta maaf pun, tapi dia pergi pandang orang tu macam nak gaduh babe. Kepal. Tapi tak ada nak cakap macam tu kan. Faham macam tu. Dekat hospital tu juga dia kenal dengan bini dia. Diorang couple and then tak lama lepas tu diorang pun terus kahwin. Lepas je diorang kahwin tu, diorang berpindah ke Bloomington, Indiana. Kenapa dia berpindah? Sebab dia nak sambung belajar dekat University of Bloomington selama 2 tahun dan kemudiannya dia sambung lagi belajar sebagai pelajar part-time dekat University Butler. Dekat situ dia punya kelas pada waktu malam guys, sebab pada waktu siang dia akan bekerja guys. Kalau sekarang ni kebanyakan universiti yang offer part-time study akan buat pada Sabtu Ahad kan. Tapi dulu punya part-time study berbeza dengan yang sekarang ni guys. And then setelah 8 tahun study, dia pun berjaya menamatkan pelajaran dia dekat dalam bidang Degree in Secondary Education pada tahun 1961. Pada tahun 1952, Jones dilantik sebagai paderi di gereja Methodist Somerset Southside. Tapi tak lama lepas tu, dia lucutkan jawatan dia sebagai paderi tu sebab pihak gereja tak bagi orang hitam untuk masuk dalam gereja tu. Dia tak suka macam gitu. Dia kalau boleh dia nak orang hitam masuk dekat dalam gereja sekali lah. Tak ada orang kata tu racism dekat situ. Pada tahun yang sama, Jones pergi ke sebuah gereja dan dia nampak ada satu majlis faith healing dekat dalam gereja tu. Faith healing ni guys, untuk pengetahuan korang semua, dia punya proses tu sama je macam ruqyah kalau dekat dalam agama Islam. Para pengamal perubatan Islam akan cuba untuk merawat pesakit yang terkena gangguan jin. Tapi kalau faith healing ni, dia ada juga buat rawatan orang yang terkena gangguan jin, but at the same time dia ada buat tilik nasib and dia ada buat pasal sesi kaunseling kepada orang yang mempunyai masalah tekanan jiwa, emosi dan macam-macam lagi. Kita dalam Islam, kita tak ada tilik nasib benda semua, itu semua pengarut. So cerita dia, si Jones ni dia nampak dalam proses faith healing ni membuatkan orang ramai jadi minat untuk datang ke gereja guys, dan juga benda tu mendatangkan duit. Sebab setiap kali proses faith healing tu dijalankan, pesakit kena bayar kepada orang yang nak rawat mereka tu untuk dorang dapatkan rawatan. So untungnya dekat orang yang merawat sebab dapat banyak duit. Si Jones pun mulalah fikir, wow, interesting ni. Dia rasa yang benda faith healing ni dapat membantu dia untuk menjadi orang kaya guys. So pada tahun 1956, dia pun mulakan percubaan pertama dia. Dia organize satu sesi faith healing dekat sebuah kawasan tanah lapang. Dia pilih tanah lapang ni sebab benda ni jadi lebih mudah kepada orang ramai untuk datang ke majlis yang dia akan adakan nanti. Lepas tu dia pergi panggil tokoh-tokoh agama yang terkenal untuk menarik minat ramai lagi orang untuk datang ke majlis tu nanti. And then, sebanyak 11,000 orang hadir ke majlis tu untuk mendengar ceramah agama dan juga untuk mendapatkan rawatan faith healing daripada tokoh agama yang famous tu. Guys, pada majlis tu, dia tak buat faith healing pun sebab dia tak tahu cara nak buat faith healing tu macam mana. So, memang dia terpaksa panggil tokoh agama tu untuk datang bantu dia untuk menarik minat orang ramai untuk membuat faith healing dekat situ. Sebenarnya guys, orang yang buat faith healing masa majlis tu, dia boleh tahu nama, dia boleh tahu alamat orang yang nak dirawat tu tau. Sebab itulah ramai orang datang dekat situ. Diorang ni percaya dengan orang yang merawat tu. Benda ni membuatkan Jones rasa macam nak jadi macam orang tu guys. So dia pun belajar and finally dia pun berjaya untuk jadi sama macam orang tu. Dia boleh tahu nama and dia boleh tahu alamat orang yang bakal dirawat tu. Disebabkan benda ni juga, dia menjadi terkenal dengan kebolehan dia tu. Tapi bagi Carol, mesti ada trik yang dia buat untuk
untuk tahu nama dan alamat orang. Cuma kita tak tahu je dia punya trik tu macam mana, guys. Jadi start from 1956, dia berjaya untuk buat satu ajaran agama baru and kumpulkan pengikut dia. Nama ajaran baru tu adalah People Temple. Itu nama pendek dia. Nama panjang dia nanti kan aku pun tak faham. Dia ni banyak travel ke banyak kawasan dalam US untuk kembangkan ajaran dia. Dia akan tarik semua orang untuk join, tapi kebanyakannya dia akan tarik orang-orang kaya dulu, barulah dia akan tarik orang-orang miskin untuk join dia punya agama dia. Okey, daripada 1956 tu sampailah ke tahun 1977, selama 21 dia berjaya untuk menarik ramai orang join dia punya agama baru tu. Dan pada tahun 1977 tu lah dia buat keputusan untuk berpindah ke negara yang tak berapa nak famous, guys, yang bernama Guyana. Dekat Guyana tu dia sewa satu lot tanah yang besar dikelilingi dengan hutan. Tak ada kemudahan air, tak ada kemudahan elektrik, tak ada kemudahan berkomunikasi dengan orang luar. Dia pergi sana tu, dia bukan pindah seorang-seorang tau. Dia pindah sekali dengan semua pengikut-pengikut dia yang setia dengan dia selama ni, guys. Maksudnya semua pengikut dia yang berada di United States dekat sana tu, dia bawa pergi ke Guyana tu untuk tinggal dekat situ bersama-sama dengan dia. Kalau korang nak tahu, lebih kurang 1000 orang yang follow dia pergi ke Guyana tu, guys. Ramai tu. Tapi takkan pengikut dia tu just follow dia macam tu je. Memang betul pengikut dia mula-mula macam ragu-ragu lah dengan perpindahan yang dibuat oleh Jones tu. Tapi Jones ni dia bijak berkata-kata, guys. Dia cakap dekat sana nanti kita akan buat satu syurga. Dia panggil tu syurga sosialis dan juga tempat berlindung untuk orang-orang kurang senang, orang-orang yang miskin. Dekat situlah tempat berlindung dia. Dia cakap dekat situ ada rumah, ada toilet, apa semua kemudahan akan dibina dekat sana. So bila dia cakap macam tu, pengikut dia pun yakinlah dengan kata-kata yang dikeluarkan oleh Jones tu, guys. And then dalam pada masa yang sama juga, aktiviti Jones ni sebenarnya dah dihidu oleh pihak berkuasa US. Sebab itulah dia cepat-cepat nak keluar daripada US dan berpindah ke Guyana. Kenapa Jones jadi sasaran pihak berkuasa? Sebabnya dia menerapkan fahaman komunisme. Tadi kan masa dia kecil tu dia ada baca buku-buku pasal yang Kero cakap terlampau ekstrim tu kan. Yes, itulah antara punca dia terapkan komunisme dekat dalam ajaran agama baru dia. Dalam pada masa yang sama juga, dia punya reputasi semakin menurun apabila salah seorang bekas pengikut dia telah membelut dengan dia, guys. Pengikut dia tu bernama Stoin. Stoin ni macam dah tak berkenan dengan ajaran yang dibawa oleh Jones selepas Jones pergi ajak semua orang untuk berpindah ke Guyana. Kenapa nak kena pindah ke sana? Dia cakap macam gitulah. Sana mana ada apa-apa kemudahan dan akan jadi lagi susah adalah. So masa Jones dengan pengikut dia dah berada dekat Guyana tu, Stoin ni pergi buat report dengan kerajaan US. Dia bagi tahu tentang operasi Jones dekat Guyana tu dan juga dia bagi tahu yang anak lelaki dia ada sekali dekat sana, guys. That's why lah dia buat report. Dia risau dengan keadaan anak dia dekat sana. So guys, report dari Stoin tu didengar oleh kerajaan dan mereka ingin menghantarkan seorang ahli Kongres California yang bernama Leo Ryan untuk pergi ke Guyana untuk siasat apa yang berlaku dekat sana. Tapi benda tu lambat sikit, guys. Sebelum ketibaan Leo Ryan tu dekat Guyana tu, dah ada orang daripada Jonestown tu melarikan diri daripada sana. Dia pergi lari, dia pergi balik ke United States. And orang tu pergi buat report ke kerajaan. Dia bagi tahu yang Jonestown tu sangat teruk. Orang dekat situ semua terpaksa bekerja 12 hingga 16 jam sehari untuk membangunkan rumah ataupun apa-apa jenis infrastruktur. And then dia ada bagi tahu lagi, suami isteri dipisahkan. Suami duduk dengan kaum lelaki je dan isteri duduk dengan kaum wanita sahaja. So benda ni membuatkan ahli Kongres Leo Ryan tu mempercepatkan usaha dia untuk melawat Jonestown tau. Dia nak tengok dengan mata kepala dia sendiri macam mana rupa Jonestown tu. Betul ke orang tu cakap? Adakah memang betul apa yang diceritakan oleh pelarian tadi tu? Kalau betul, si Jones tu memang boleh ditangkap atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. Pada bulan November 1978, Leo Ryan bersama-sama dengan wartawan daripada pelbagai agensi pergi ke Jonestown. Kedatangan Ryan bersama-sama dengan pihak wartawan telah disambut baik oleh Jones, guys. Jones memang dah tahu dah yang diorang tu nak datang dekat situ. So masa itulah peluang terbaik untuk Jones tau. Kasih clear dia punya nama. Sebab ada wartawan kan. Jadi dia kena putar belit sikit lah untuk clearkan nama dia. Tapi guys, dia nak putar belit apa je? Dia cakap lah yang pengikut-pengikut dia semua bahagia dekat situ. And kalau diorang nak keluar masuk dekat dalam Jonestown tu, memang tak ada masalah, tak ada halangan untuk diorang. Boleh je. Tapi sebenarnya dia tipu, guys. Pelarian yang lari tadi itu pun terpaksa hadapi pelbagai cabaran untuk keluar. Actually, Jones memang tak bagi sesiapa pun pengikut dia untuk keluar daripada Jonestown. So, pada mulanya, Ryan ni pun percayalah dengan apa yang dikatakan oleh Jones. Ryan memang nampak dengan mata kepala dia, orang-orang dekat Jonestown tu memang bahagia. Padahal diorang semua dah disuruh oleh Jones untuk berlakon jadi nampak bahagia. That is why lah diorang buat macam tu. Yang
yang si Ryan ni pun memang tak boleh nak cakap apa sebab dia nampak diorang macam happy kan. So biarkan je lah. Tapi sampailah dia ada dapat surat daripada salah seorang penduduk dekat situ guys. Dalam surat tu dia mengatakan yang dia nak ikut Ryan balik ke US. So Ryan macam dah pelik sikit lah kan, kenapa tiba-tiba nak balik ke US? Tadi tengok okey je kan. Tapi tak apalah, dia macam tutup sebelah mata je lah. Dia nak tengok apa lagi yang akan berlaku lepas ni. So Ryan pergi bagi tahu orang yang bagi dia surat tadi tu untuk ajak mana-mana orang yang minat untuk keluar daripada Jonestown tu. So selepas 3 hari dia berada dekat Jonestown tu, lebih kurang 15 orang yang nak keluar daripada Jonestown tu. 15 orang pengikutnya Jones tu nak keluar dari situ sebab tak tahan lagi dah dengan keadaan hidup dekat situ guys. Okay, so pada hari ketiga tu, Ryan dengan tim-tim wartawan yang lain pun pergilah menuju ke pintu keluar guys. Masa dalam perjalanan keluar tu, Ryan dihalang oleh salah seorang penduduk dekat situ. Orang tu siap tala pisau dekat dia guys. Tapi nasib baik ada penduduk lain yang nampak and diorang halang orang yang halakan pisau tadi tu. Ryan pun macam dah tak sedap hati lah kan. Diorang semua macam nak balik dengan cepat tau, bergegas ke pintu keluar guys. Okay, lu lupa nak cakap, Ryan ni sebenarnya dia dah bagi tahu dengan Jones yang dia nak bawa keluar 15 orang pengikut dia tu untuk bawa diorang semua balik ke US guys. So Jones memang tak boleh nak buat apa, dia terpaksa lepaskan. Takkan dia nak halang kan? Kalau dia halang, dah nampak sangat yang dia ni memang dah langgar undang-undang hak asasi manusia and dia boleh dikenakan tindakan oleh government. So nak tak nak, dia terpaksa lepaskan juga pengikut dia tu. Jadi Ryan and orang-orang yang lain semua tu bergegas ke lapangan terbang. Kawasan lapangan terbang dia tu biasa je guys. Dia bukannya lapangan terbang yang busy tau. Dia just ada landasan, kiri kanan semua ada hutan. Memang tak ada orang langsung dekat situ. Masa diorang semua nak naik ke kapal terbang tu, dengan secara tiba-tiba ada satu traktor datang and then traktor tu berhenti dekat lapangan terbang tu tau. And then diorang semua turun daripada traktor tu, diorang terus melepaskan tembakan rambang guys. Keadaan dekat situ jadi kocak-kacir kejap tau. Disebabkan tembakan rambang tu, 5 orang mati dekat tempat kejadian guys. Termasuklah Ryan tu. Cerita dia, si Jones tu sebenarnya memang dah plan tau. Mula-mula tadi dia macam lepaskan je pengikut dia yang nak balik ke US tu pergi sekali dengan Ryan kan. Ada sebab dia buat macam gitu. Sebab dia tak nak penduduk yang lain nampak ada pembunuhan dekat Jonestown tu. Dia masih nak buatkan orang yakin dengan kepimpinan dia tau. So dia memang tak boleh membunuh dekat situ guys. Jadi dia terpaksa arahkan askar dia untuk bunuh diorang semua dekat kawasan lapangan terbang. So disebabkan tembakan ni lah penghabisan dia guys. Penghabisan untuk Jones tu. So, Jones memang dah tahu kalau dia bunuh Ryan, government US memang akan serbu Jonestown. So, sebelum dia kena serbu, dia dah rancang untuk bunuh semua orang yang ada dekat Jonestown tu, termasuklah anak bini dia sekali guys. Benda ni berlaku pada hari yang sama dia bunuh Ryan tu. Pada 18 November 1978, Jones panggil semua penduduk Jonestown untuk berhimpun dekat diorang punya dewan tau. Dewan tu diorang panggil sebagai pavilion guys. So, dia panggil semua orang untuk berkumpul dekat pavilion tu. Bila semua orang ada dekat situ, dia cakap dengan menggunakan mikrofon dan dia cakap macam ni tau, tiba masanya untuk White Knight. Okay, White Knight ni sebenarnya diorang dah praktis dulu guys. Jones dah cuba buat dekat penduduk Jonestown sebelum ni. Diorang macam buat rehearsal dulu. Maksud White Knight ni, diorang akan bunuh diri secara beramai-ramai guys. Masa dia buat rehearsal tu, dia bagi air yang berperisa anggur kepada semua orang untuk minum. Dia cakap dalam air anggur tu ada racun. Dia cakap macam ni tau, kita memang kena bunuh diri malam ni juga. Semua orang minum air anggur yang diberikan Jones tu. Tapi guys, macam mana semua orang boleh minum air tu? Macam gitu je. Kenapa diorang minum? Macam mana si Jones tu boleh memanipulasikan semua orang dekat situ untuk minum air tu, air beracun tu? Cerita dia guys, Jones ni memang dah memanipulasikan pemikiran pengikut dia. Dia cakap satu hari nanti akan ada askar yang datang untuk tangkap mereka semua, and askar-askar tu akan seksa diorang semua and akan seksa anak dan bini diorang dan juga orang tua guys. Disebabkan kata-kata dia yang sangat powerful tu, orang ramai percaya dekat dia guys, and orang pun mula ikut apa yang dia cakap. Dia arahkan, orang pun ikut. That is why lah bila Jones bagi air anggur yang berperisa anggur racun tu masa rehearsal tu, semua orang minum. Sebab semua dah percaya dengan kata-kata dia. Dia siap cakap guys, lebih baik kita bunuh anak-anak kita sekarang ni daripada diorang semua diseksa di kemudian hari. Benda tu lagi membuatkan orang-orang kat situ lagi nak bunuh diri lah, lagi takut lah daripada diorang hidup kena seksa, baik diorang bunuh diri. Padahal sebenarnya tak ada pun. So pada hari kejadian tu dia cakap benda yang sama guys, tapi kali ni dia suruh ibu bapa bagi minuman tu dekat anak-anak diorang dulu guys. Dekat bayi, dekat kanak-kanak, bagi dulu. Untuk bayi tu dia tarik pakai syringe and then dia tuang kat mulut.
macam gitu, untuk bayi dengan kanak-kanak yang tak nak minum. Untuk pengetahuan korang, anggur tu dia campurkan sekali dengan cyanide dan juga ubat penenang guys. So duration dia, sesiapa yang minum cyanide tu dia akan mati dalam tempoh 5 hingga 10 minit. Dia punya situasi masa tu memang perit gila guys. Orang menangis dekat sana, dekat sini. Ada orang yang cuba untuk melawan tau, tapi tak berjaya guys, sebab ada askar yang kawal diorang dekat belakang. Diorang memang kena minum air tu. So total yang mati sebanyak 918 orang. 304 orang terdiri daripada kanak-kanak guys. Gila kau. Sebahagian besar daripada mereka sebenarnya cuba untuk melawan tau, tapi mereka dipaksa oleh askar tu untuk minum. Sebabnya masa diorang semua dah mati dekat situ kan, pihak US pun datang untuk ambil semua mayat tu, and then tengok ada kesan pergelutan dekat badan mangsa. So nampaklah dekat situ yang dia ni ada cubaan untuk melawan guys. 918 orang tu mati hanya dalam masa 1 jam je tau. And the last person standing adalah Jones. Jones dikatakan mati dengan menembak kepala dia sendiri, betul-betul dekat bahagian dahi guys. Okey, sekarang ni kita nampak macam upacara bunuh diri beramai-ramai. Sebenarnya ianya bukanlah dilabelkan bunuh diri, tapi ianya lebih diklasifikasikan oleh pihak berkuasa sebagai pembunuhan beramai-ramai dengan cara halus. Dia menggunakan mental, dia menggunakan minda orang untuk kawal orang tu supaya bunuh diri. Dia ni sebenarnya teruk guys. Sepanjang dia buka agama baru ni, dia banyak gila affair dengan pengikut dia. Maksud dia banyak hubungan dengan orang lain selain daripada bini dia guys. Dia ni banyak melakukan hubungan seksual dengan pengikut dia guys, sama ada lelaki ataupun perempuan. Tapi mostly tu dia melakukan benda tu dengan perempuan lah, tapi ada juga dengan lelaki. Macam gitu, teruk guys. Itu je lah Kero bagi sikit je lah. Sebenarnya panjang lagi, tapi kalau ni panjang sangat pula cerita ni. Kero rasa tu je lah untuk video kali ni. Sekian from Kero Series. Until next time, Assalamualaikum.